Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang penonton yang masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, sidang kita pada malam ini adalah membicarakan sebahagian daripada kandungan naskah e-buku yang bakal zahir seawalnya Rabu atau Khamis pada minggu ini yang bertajuk Rahsia Melayu yang Dihilangkan, Legasi Adam dan Hawa. Kajian yang meliputi daripada pengkaji barat, pengkaji Eropah dan pengkaji di dalam negara kita sendiri. Di fasa ketiganya kita akan masuk ke dalam kajian pihak Asia daripada pihak China dan daripada pedagang ataupun pengkaji dunia Timur Tengah. Baik, kita mulakan pada malam ni. Apakah nilainya Melayu yang kita warisi pada malam ini? Apakah erti dan maksud serta takrifnya? Atau kita hanyalah insan dan anak-anak yang tiada berterima kasih yang dizahirkan ke bumi ini di dalam apa-apa bentuk sekalipun? Ayah bunda adalah pembungkusnya. Hadiah atau permata wujudnya kita di alam maya ini. Kita ini tidak ada nilai. Kita ini ada nilai disebabkan kita ada amanah. Atau kita ini ada nilai kerana kita zahir pada titik yang awalnya di atas rahsianya kasih sayang dan perhubungan di antara Adam dan Hawa di dalam kasih dan cintanya yang murni dan bukannya terpalit di dalam bentuk gelombang hawa nafsu yang ada pada manusia di akhir zaman pada hari ini. Jadi, adakah hidup kita hanyalah suka-suka, senda gurau, terhina, disakiti, dizalimi, ada susah, ada kaya, ada senang? Atau adakah nasib badan aku pada hari ini menjadi Melayu yang telah hilang segalanya di muka bumi, warisan permata ayahanda dan bunda? Jadi setiap yang bermula pasti ada titiknya. Ujian bermula dizahirkan sebagai Melayu. Jadi naskah ini amat berat sidang penontonnya dan mungkin gila bagi ramai pembaca. Tetapi apa aku peduli? Ini kisahku dan kisah ini perlu diperbetulkan, diperjelaskan supaya aku boleh pulang dan selesai urusan aku ke muka bumi. Selesailah urusan kenapa saya ada kat muka bumi. Jadi di dalam kita nak membincangkan konteks kisah Melayu dan rahsianya legasi Melayu Adam dan Hawa, maka semuanya bermula dengan masa kita di muka bumi bermula sejak dalam perut rahim ibu kita, sehinggalah bermula yang dikatakan hari jadi, hari kita lahir. Jadi masa itu nyata. Apakah maksud dan takrif kosmologi masa bagi orang Melayu? Jadi selingan sikit. Telah pulang ayah dan bunda saya. Keduanya telah dipusarakan. Aku juga, saya Tok Fauzi seadanya akan kembali jua seperti mereka. Tetaplah anak-anak warisan saya dan anak-anak warisan tuan-tuan sidang penonton akan meneruskan kehidupan di tanah air Bunda Pertiwi. Dan adakah kita akan hanya berdiam diri, membisu dan hanyut seperti yang lain terhadap apa yang telah berlaku kepada tanah Melayu dan bangsa kita serta negara kita? Takdir dan ketentuan tiada dapat kuhalang. Apa yang telah berlaku dan bakal berlaku, pasti berlaku. Ianya adalah kepastian. Tetapi di dalam kepastiannya adakah kita pasti? Atau kita tiada kepastian, paastian? Adakah kita akan menanti pasti itu sampai dan hadir sendiri atau kita sendiri mengenal pasti? Bahasa Melayu inilah saka, inilah baka, inilah warisan dan darah daging anak ini. Termasuk saya, pangkat anak. Tetaplah saya anak kepada ayah dan bunda saya. Tua macam mana saya jadi datuk ke Tan Sri Tun ke, walaupun saya menjadi datuk kepada anak-anak keturunan saya, tetaplah saya anak atau putera kepada ayah dan bunda saya. Jadi siapakah saya anak ini yang berkalam dan menulis dan berkongsi cerita seadanya dengan sidang penonton?
maka penonton perlulah menggapai satu kepastian, mengenal pasti, kerana ada hukumannya, ada perangkapnya, ada terperangkap, ada tertangkap, dan ada takdir serta ruang dan tata cara. Pelik kan, kita yang dah tua dan besar ini, yang dikatakan dewa asa, kosmologi dewasa, ataupun dikatakan insan yang mengenal tauhid dan keesaan itu ada dalam kosmologi orang Melayu. Maka andai kita belum dewasa mengenal tauhid, maka kita belum menjadi orang Melayu sebenarnya. Dan kita belum faham apa itu bahasa bonda Melayu kita yang ada kena mengena terkait dan telah dirujuk dan dinyatakan oleh berbagai pihak yang mengkaji, terangkai dan akan bersambung dengan sejarah bahasa Adam dan Hawa. Jadi, bahasa bonda belum kita faham. Apatah lagi bahasa ayah atau alam dan bahasa dan kisah ketuhanan. Jadi ketika naskah ini dikeluarkan, penulis, itu saya, telah menerima berbagai ucapan dan kata-kata berkenaan dengan hari lahir, hari jadi saya lah kan. Dan kewujudannya saya di muka bumi. Saya zahir pada bulan 9 September. Jadi titiknya adalah kasih, sayang dan rasa. Di celah-celah itu ada sebuah keikhlasan dan sebuah yang dikatakan kisah silaturahim yang kita warisi daripada zaman berzaman. Jadi bagi menjawab dan membalas akan segala ucapan hajat, doa dan harapan daripada semua yang mengenali Tok Fauzi seadanya ini, dan kepada semua pembaca yang ikhlas, sahabat rakan dan isteri, serta anak-anak hamba, maka hamba merasakan nukilan di bawah ini bakal menjadi sebuah kesedaran yang sepatutnya hamba ini nyatakan. Kami mempunyai siri evolusi linguistik berperingkat di mana bahasa zarah Polinesia, Polynesian, the language of the atomic order, jisim atau jirim, bahasa zarah Polinesia, atomic particle, yang mewakili peringkat paling rendah bahasa Melanesia sebagai perantara, dan simpulan bahasa Melayu dengan pembentukan meluasnya melalui akhiran, dan awalannya adalah perkembangan bahasa yang tertinggi. Jadi sidang penonton seadanya, bahasa Melayu telah dikaji, bahasa Melayu telah dikenal pasti sebagai bahasa yang mempunyai atomik partikel ataupun bahasa yang halus, bahasa yang seni, dan mempunyai simpulan bahasa. Dan juga bahasa Melayu telah menjalani perkembangan bahasa yang tertinggi. Jadi simpulan bahasa Melayu. Jadi apakah simpulan bahasa atau not? Ianya sebenarnya adalah meliputi hampir keseluruhan bahasa Melayu, bahasa ketuhanan manusia pertama, iaitu dikenali juga sebagai nautical navigational atau cosmic language. Dalam bahasa lain, bahasa pelayaran. Perjalanan bapa dan bonda manusia pertama turun ke bumi daripada kayangan melalui jalannya angkasa atau kayangan, maka wujudlah yang dikatakan kampasa ke ayah yang asa, kopasa. Menjadi kupasan bahasa. Jadi sidang penonton, dalam naskah ini akan saya paparkan gambar, lakaran, ilustrasi dan rujukan daripada berbagai pengkaji yang telah mengkaji bahasa kita, orang kita, budaya dan adat istiadat, dan telah menjalinkan satu korelasi dan keputusan akan kedudukan sebenarnya bahasa Melayu yang telah hilang ditelan di zaman. Jadi bukti atas bukti dan berbagai fakta dan kebingungan dan kegagalan pihak pengkaji untuk menyambung kembali the puzzle ataupun pecahan atau the domino effect
kenapa bahasa Melayu gaib daripada muka bumi. Jadi pada hari ini, kompas ke angkasa telah gagal difahami. Maka di situlah kita katakan pada malam ni, dalam kita mengupas akan kandungan buku saya, ada orang kata bahasa Melayu ni kita ambil sebahagian daripada Sanskrit, kita pinjam daripada bahasa Arab, kita pinjam daripada bahasa berbagai suku puak di muka bumi. Sebenarnya cerita itu dusta, sidang penuntut. Sebenarnya kisah Melayu ini, bahasa Melayu ini adalah bahasa asal, yang mana dalam naskah ini saya paparkan kronologi bahasa Phoenician atau pelayaran, the cosmic language. Jadi bahasa filologi, fonetik ataupun dikatakan bahasa ibunda dalam beberapa bengkel saya yang terdahulu ini telah saya nyatakan, telah saya bentangkan. Walaupun tak ramai dapat mengikuti, saya akan cuba dalam waktu terdekat menzahirkan dan menyatakan secara berkala akan kedudukan sebenarnya bahasa orang dan juga tanah Melayu itu sendiri. Jadi dalam naskah ni akan ada peta yang merujuk kepada wilayah orang asal ataupun yang kita telah salah takrif sebagai orang asli ataupun primitif. Sidang penonton kena faham, pihak barat telah melanggar negara-negara dunia ketiga. Sebenarnya bukan negara dunia ketiga. Aztec, Inca, Afrika, Amerika Syarikat, Apache, Red Indian, Archipelago, Nusantara adalah suatu kerajaan dan tamadun manusia yang hebat dan amat kuat dan amat berperibadi yang mulia. Tanah Melayu sendiri dahulu telah menjadi titik yang dikatakan titik kutub kanah ataupun titik kerohanian, yang mana di dalam kajian cross-reference kepada Ramayana, Mahabharata dan sebagainya itu, tanah Melayu ataupun satu wilayah di utara pernah menjadi titik mereka pergi. Dikatakan pilgrimage, mereka kena jejak kaki ke tanah Melayu, utara tanah Melayu. Jadi berbagai perang dan percaturan telah berlaku. Maka pada malam ini, peristiwa ataupun hakikat yang amat duka cita, kita telah berada di zaman kegelapan. Jadi saya berhenti, Ustaz. Maksud zaman kegelapan yang dikatakan di dalam hikayat Mahabharata, Merung Mahawangsa dan juga kisahnya Al-Mahdi Al-Muntazar dan runtuhnya empayar Islam dan runtuh dan ranapnya segala bentuk agama-agama yang murni di akhir zaman telah berlaku pada skala yang nyata. Intipati dan jiwa kepada agama telah hilang. Maka di setiap aliran agama atau cabang-cabang agama yang utama di muka bumi, termasuk orang-orang asli itu sendiri, mereka menantikan kehadiran yang dikatakan penyelamat. Jadi, cuba sidang penonton sedar diri sikit pada malam. Berhenti sejenak, tarik nafas, fahami betul-betul. Kita telah berada di akhir zaman. Kegelapan yang nyata, kesesatan yang nyata, kehancuran yang nyata, dan kewujudan ideologi dan sistem kapitalis, riba dan juga AI yang bakal mengunci, meranap, memukau, yang akan menjadikan manusia terputus daripada kerohanian dan kejiwaan warisan leluhur kita. Jadi kalau kita malam ni masih lagi hidup healing-healing, hidup sukaria, tak sedar diri, membezakan antara kesenangan, hiburan, sebenarnya kita jatuh kembali dalam cycle. Cycle yang Mak Saleh sendiri dah sedar. Bangun pagi pergi kerja, balik dapat gaji, hari cuti, hari libur, pergi bercuti, hari raya, festival, kita bertepuk, bersukaria, menyanyi-nyanyi, masih happy-happy. Sebenarnya kita telah berada di dalam zaman kegelapan. Dunia ni cerah.
Memang cerah, penuh lilap cahaya matahari, cahaya neon, cahaya elektrik, cahaya telefon kat tangan. Semua telefon adalah torchlight. Tetapi pelita hati telah gelap gelita. Manusia telah buta kepada cahaya dan mentari ketuhanan. Ini benda yang agak berat dalam sidang kita pada malam ini. Di dalam kita menanti kehadiran penyelamat ataupun menanti perubahan, maka muka bumi ini, kalau kita balik pada mana-mana aliran agama, berlaku ugutan, berlaku dakwaan dan berlaku peringatan yang nyata. Berapa banyak kerajaan manusia yang lupa diri ini telah kami hancurkan, telah kami ranapkan sehingga tidak ada yang tersisa. Kita masih lagi bergelak ketawa bersukaria. Kita tak faham, kita tak sedar ancaman ugutan, amaran ini nyata. Sejarah akan berulang. Sang penyelamat akan hadir. Pemberi amaran telah datang. Bersiap sedialah ketika semuanya ditarik balik. Muka bumi akan jadi gelap gelita. Tetapi di manakah titik dan lokasinya sang penyelamat ataupun titik kebangkitan cahaya mentari ketuhanan akan bermula? Semuanya membawa kepada cahaya atau matahari daripada timur. Di sinilah kedudukannya Melayu Nusantara, Melayu Tanah Melayu dan sebuah rahsia yang amat besar. Saya sambung sikit. A commentary, critical, experiment and practical on the Old and New Testament. Jamieson Robert 1802 sehingga 1880. Saya terpaksa cakap dalam bahasa dua language untuk kita faham. Saya bukannya main cetak rompak. That so great and rapid is the progress of comparative philology that many dialects in Europe, Asia, Polynesia, America had not now been found to be derivative. Maksudnya daripada berbagai dialek bahasa manusia di muka bumi, daripada Eropah, Afrika, Polynesia dan Amerika, ada sesuatu yang membawa dan menuntun dan menunjukkan langsung kepada puak Red Indian native di Amerika dan juga Aztec Inca, yang akhirnya kita tengok yang akhirnya terangkai dan terkena pada orang kita. Combined with the tradition and custom, and particularly with the system of pictorial and mnemonic writing, enable me to say that the Asiatic origin of this tribe is fully proof as the unity of a family among themselves. Keluarga yang asal. Jadi Humboldt pronounced the Polynesian language to be evidently connected with the Malay. Termasuk daripada Dr. Livingstone. Phoenician atau bangsa perahu, keluarga perahu, keluarga kosmik, keluarga pelayar yang akhirnya Melayu dikenali sebagai the Malay Fleet ataupun keluarga perahu pelayar penakluk menguasai semua lautan di muka bumi. Jadi muncullah nama yang agung dan sehingga kini dikenali sebagai Datuk Laksamana Hang Tuah, Raja Samudra, Raja di laut, Alang di laut, Alang Iskandar. Ini antara beberapa nama yang kita telah kenal pasti. Jadi berlakulah zaman Lanun yang dikatakan Bugis. Bugis jadi Lanun, keluarga Daing, berlaku perang yang tak berakhir. Semua cerita konflik, semua cerita keburukan orang-orang Melayu sebagai Lanun, barbarian yang telah meranapkan dan memusnahkan kebanyakan empire di muka bumi. Tuan-tuan sidang penonton yang saya hormati, berita tak berapa bagus. Suatu masa dahulu, orang Melayu yang misteri ini telah menguasai semua pelabuhan dan kota-kota di perairan mana-mana lautan di muka bumi. Jadi berlakulah suatu kisah yang amat sedih dan duka cita. Apa yang orang Melayu ataupun keluarga asal yang dikatakan the family of the Polynesian, keluarga asal perahu, orang laut, ini telah salah taksir
dan kita diganapkan dikatakan orang yang jahat. Orang yang merompak, orang yang membunuh, yang menghamba abdikan manusia. Jadi sejarah ditulis oleh mereka yang benar. Jadi saya sambung. Phoenician atau bangsa perahu dan bangsa pelayar ini telah memegang dunia sejak zaman manusia pertama. Mereka inilah yang kita takrifkan sebagai Melayu tua. Melayu tua inilah yang bertuah inilah yang telah mewarisi sebuah kompas dan teras kepada kedudukan burus bintang serta kedudukannya kiblat, pintu langit, Kaabah, tapak Adam dan segala bentuk penyusunan manusia dan ketuhanan sejak zaman berzaman. Jadi andai kita rujuk dan ambil beberapa kata kunci, ke M, ke ibu, ke mak, pa, ayah, bahasa tua, S yang telah dipotong, A daripada sa, akhirnya ia menjadi kompas sa. Kompas satu kembalilah kepada ayah dan bonda yang esa dan tunggal yang mengenali tauhid sejati di muka bumi. Jadi bila saya mula menulis dan akhirnya membawa sidang penonton dan pendengar dan pembaca kepada suatu jalan yang lurus tidak sesat, jalan yang ada cahaya, ada kiblat, yang telah ada di dalam jiwa Melayu anak-anak bangsa, maka kita kembali kepada Al-Fatihah. Kita kembali kepada jalan yang lurus, tidak dimurkai dan tidak sesat. Maka di muka bumi telah hilang tursina, telah hilang berbagai tapak sakral, dan juga telah hilang lembah tua dan tanah abang ataupun tanah ayah dan bonda, kampung halaman yang telah saya kupas di dalam naskah Cahaya Mata Melayu warisan Adam dan Hawa. Jadi wahai sidang penonton yang beruntung, bagi mengakhiri sidang yang berterusan dalam kupasan buku saya ini, itu hanyalah sebahagian daripada 5 muka surat akan kandungan buku e-buku, elektronik book saya berikan. Saya tak cetak. Cetakan dia akan jadi bila semuanya telah lengkap. Wahai sidang penonton, wahai bangsaku, wahai orang Melayu, kita tak ramai tuan-tuan. Kita tidak ramai. Kita amat sedikit. Dan di kalangan kita telah berlaku perpecahan, kesesatan yang nyata, ajaran sesat dan berbagai salah tafsir akan dunia Melayu itu sendiri. Maka bagi kita kena kembali kepada cahaya ruhullah, matahari, mentari dan warisan leluhur kita yang ada di dalam jasad kita dan rahsia yang ada pada anak-anak Melayu itu sendiri. Kerja saya Tok Fauzi seadanya amat berat. Saya akan zahirkan kajian saya kepada orang saya Melayu dan juga kepada keluarga Melayu yang lebih besar di seluruh muka bumi. Maka akan bermulalah juga di dalam minggu ini yang telah agak sekian lama saya tahan dan tangguh kerana saya mendahulukan bangsa saya. Maka bermulalah saya mula berkalam, bercakap, menulis di dalam bahasa Inggeris untuk anak-anak bangsa keturunan kita dan orang Melayu di luar daripada tanah Melayu mendengar kembali, mengenang kembali dan memahami apakah sebenarnya intipati dan erti, titik mula segala mula, dan mereka dijemput kembali kepada keluarga Melayu yang lebih besar. Kita bakal bertemu kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi yang berminat boleh PM saya. Harga dia harga ikut ikhlas, sumbangan ikhlas. Saya tak letak harga pada buku ni. Tuan-tuan nilailah masa yang saya luangkan. Nilaikanlah apa nilai ilmu Melayu ini, apa nilai rahsia yang sekian lama saya gali dan saya godam dan saya ulas dan saya kembalikan kepada keluarga besar Melayu. Sekali lagi, kita tak ramai. Kita kena mula mengorak langkah sebagai sebuah keluarga. Dan pergerakan kita di dalam kasih dan sayangnya. Dan kita mulakan semuanya dengan bersamalah dengan yang maha pengasih dan maha penyayang. Dan kita kekallah di dalam kasih sayang. Dan kita kembali kepada jalan yang lurus, kompas diri,
jati diri Melayu, terasnya tauhid, jalannya kembali kepada yang satu, lembah tua dan kita mempunyai dan kita bertanggungjawab menyatakan, memberikan amanah yang telah kita terima kepada diri kita, kaum keluarga kita dan anak bangsa kita di zaman kegelapan. Dia inilah yang saya nyatakan tadi, kita telah berada di akhir zaman. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bakal bertemu dan sidang berikutnya.